Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Untuk pelajar-pelajar 5A. Okey, untuk hari ini cikgu sengaja sediakan satu video untuk awak tengok. Okey, yang mana kita akan pergi kepada bab yang ketujuh, iaitu sukatan serakan, dan kita akan lihat kepada 7.2. Okey, sukatan serakan yang sebelum ini kita dah pun melihat bagaimana nak cari kuartil, okey, macam mana kita nak membina uh, jadual kekerapan, kita nak bina histogram, kita nak bina poligon kekerapan dan juga OGIF. Okey, jadi untuk sukatan serakan 7.2 ini kita akan lihat bagaimana kita nak menentukan, okey, kita nak lihat bagaimana kita nak menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Itu yang kita akan tengok. Okey, baik. Pertamanya kita akan tengok terlebih dahulu julat antara kuartil. Okey, kita akan tengok terlebih dahulu julat antara kuartil. Kita tengok pada contoh yang ke-9. Okey, Pak Hamid telah mencatatkan jisim. Pak Hamid telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan OGIF yang berikut menunjukkan data yang diperolehi. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, untuk makluman bagaimana kita nak mencari julat antara kuartil, ini adalah formula dia. Okey, julat antara kuartil. Okey, maka kita akan guna kuartil yang ketiga. Okey, Q3 ni adalah kuartil ketiga. Okey, dan Q1 ni adalah kuartil ke-1, kuartil pertama lah. Okey, baik, jadi kita akan gunakan dan kita tengok. Okey, tentukan julat antara julat kuartil bagi data tersebut. Okey, ini adalah kita punya jadual kekerapan. Okey, dia bagi jisimnya. Okey, selang kelasnya dah ada dan juga bilangan. Dan kena ingat bila kita membina OGIF, maka kita akan gunakan sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Kita nampak itu sempadan bawah. Okey, jadi bagaimana kita nak menyelesaikannya? Kalau kita lihat di sini, okey, untuk mencari julat, kita tahu bahawa kita perlu lihat kepada julat yang ketiga dan julat yang pertama, itu untuk julat antara kuartil. Jadi kita tengok julat titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Okey, titik tengah kelas tertinggi. Okey, kalau kita ada satu lagi dekat sini, okey, kita ada satu lagi dekat sini. Okey, ini untuk julat ini untuk julat. Ni kita nak tengok julat bukannya julat antara kuartil lagi ni. Ini kita nak tengok untuk julat. Macam mana kita nak tahu julat ni? Okey, titik tengah kelas tertinggi. Titik tengah kelas tertinggi ni maksudnya yang ni. Titik tengah dia kelas yang tertinggi. Okey. Okey, titik tengah ini, yang ini. Okey. Kelas tertinggi, ini kelas tertinggi kelas tertinggi. Okey, tolak dengan titik tengah kelas terendah. Ini kelas terendah. Kelas terendah. Okey, itu kelas terendah. Jadi, seperti mana yang saya bagi tahu hari tu, bila kita nak cari titik tengah ni kalau dengan istilah lainnya ialah median. Untuk kelas ini, maka kita akan bagi 2. Jadi, 900 tambah 999 tak bahagi 2 dengan 400 tambah 499 bagi 2. Maka kita dapat jawapan dia 500. Jadi, beza antara jisim bagi nenau yang paling berat dengan nenau yang paling ringan ialah 500 gram. Okey, itu adalah jisimnya. Okey, sebab dia nak tahu beza. Okey, julatnya kita nak tahu berapa Okey, kita nak tahu julat ni berapa. Okey, seterusnya daripada OGIF. Okey, kita tengok daripada OGIF, kedudukan Q1 yang ini kita nak cari julat antara kuartil. Daripada OGIF kita cari dahulu Q1. Q1 ini formulanya, kena ingat balik. Untuk Q1 ialah 1/4N. Untuk Q2 ialah 1/2N. Untuk Q3 adalah 3/4N. Okey, jadi untuk Q1 1/4, darabkan N nya, bilangannya semua adalah 80.
maka kita dapat 20. Jadi pada 20 ini kita dapati bahawa jisimnya ada di sini. Okey, kita kena tengok betul-betul kan jisimnya kat sini ada berapa. Okey, ini jisim dia. Okay, kita dapat jisimnya 614.5. Untuk kuartil yang ketiga, 3/4 darabkan dengan N iaitu 80, maka kita dapat 60. Maka kuartil yang ketiga kita dapat 809.5. Jadi julat antara kuartil. Okey, jadi julat antara kuartil kita tolakkan sahaja. Okey, untuk julat antara kuartil, okey, dia mengganggu. Okey, julat antara kuartil ni, okey, apa yang kita perlu buat, kita akan ambil, okey, kita akan ambil Q3, okey, nilai Q3, okey, dan kita tolakkan dengan Q1. Okey, kita akan tolakkan dengan Q1. Kita tolakkan dengan Q1. Tolak Q1. Maka kita dapatlah jawapan dia iaitu 195 gram. Okay, jadi beza antara jisim nenas yang paling berat dengan nenas yang paling ringan berada pada 50% bahagian taburan iaitu 195 gram. Okay, 195 gram. Okay, itu untuk kita cari julat dan kita nak cari julat antara kuartil. Ini belum masuk lagi varian dan juga sisihan piawai. Okay, baik. Jadi barulah kita tengok untuk varian dan sisihan piawai yang itu julat dan juga julat antara kuartil. Kena ingat untuk julat kita kena tengok ni. Kita kena ingat ni. Ini untuk julat. Okay. Julat antara kuartil yang atas ni. Ini julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil. Okay, sekarang ni kita tengok varian dan juga sisihan piawai. Okay, kita pergi kepada varian dan juga sisihan piawai. Okay, varian dan sisihan piawai bagi data terkumpul boleh dapati dengan menggunakan rumus berikut. Okay, ini untuk rumus varian. Okey, ini penandaan varian Okey, iaitu jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f. Apa dia f? F adalah kekerapan. Okey, dan x adalah titik tengah. Okey. Okey, ingat Okey. Apa itu f? F adalah kekerapan. Apa itu x? Okey, x adalah titik tengah. Okey, saya ulang balik. F adalah kekerapan. Okey, walaupun dah ada kat situ, saya ulang balik. Untuk x adalah titik tengah. Okey, dan apa itu x palang atas? X palang atas ni, ini adalah min data. Okey, apa itu min? Apa itu min? Titik tengah data tersebut, data keseluruhan. Okey, itu dia Baik, yang kedua sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, kalau varian dia ada kuasa 2, sisihan piawai dia tidak ada kuasa 2. Okey, dan bezanya dekat sini ialah bila sisihan piawai maka dia akan jadi punca kuasa. Sebenarnya kalau awak pandai, awak hanya ingat satu formula sahaja. Dan bila dia jadi sisihan piawai, kuasa 2 inilah yang akan menjadikan punca kuasa 2. Okey, sebab tu kalau kita tengok kat sini varian ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sisihan piawai ialah ukuran serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data asal. Mungkin awak tak faham kat sini. Okay, tapi penerangannya ada. Okey. Baik, kita tengok pada contoh yang ke-10. Okey, pada ini kita tengok contoh yang ke-10. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung varian dan sisihan piawai bagi data itu. Dia hanya bagi dalam bentuk ini. Ini adalah jadual kekerapannya. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Dalam jadual ini, daripada jadual ini kita tukarkan yang mana kita wujudkan kesemuanya yang lain. Yang inilah kalau awak ingat, saya pernah bagi tahu bahawa
Okay, saya pernah beritahu pada awak bahawa untuk yang ini, penyelesaian ini, kita lebih mudah menggunakan kaedah ini. Maksudnya untuk yang sebelum ini pun terus buat kaedah ini. Okay, terus buat kaedah ini. Okay, jadi kita tengok yang isi padu, okay, isi padu ni, okay, ini yang pertama, maka ini jadi yang pertama. Okay, susun balik semula ke bawah. Bilangan keluarga, okay, bilangan keluarga ini, yang kedua ni, bilangan keluarga ni adalah kekerapan. Bilangan keluarga ni adalah kekerapan. Okay, dan jadi kekerapan. Seterusnya, kita tambah titik tengah yang mana kita labelkan dengan huruf X. Okay, titik tengah ni kita kira daripada 19. Okay, seterusnya, Fx ini maksudnya, Fx ni bermaksud F darab dengan X. Sebab itulah 8 darab dengan 1,5,4,5 kita dapat 1,2,3,6. Okay, yang ni kita darab lagi. Semua setiap satu kita darab. Okay, kita darab setiap satu untuk kita dapatkan nilai Fx. Okay, untuk apa ni, X kuasa 2. X kuasa 2 ni apa maksudnya? X kuasa 2 ni maksudnya X darab X. Jadi maksudnya nilai titik tengah kita 2 kali kita darabkan. Maka kita dapat. Okay. Kemudian Fx kuasa 2 ialah kekerapan kita darabkan dengan X kuasa 2. Nilai kekerapan kita darabkan dengan X kuasa 2. Okay. Maksudnya yang ini, okay, kalau contoh kat sini, saya bagi contoh dia, maksudnya kat sini 8 darab dengan 23,870.25. Okay, jadilah jawapan yang ini. Okay. Yang ini X kuasa 2 ni, kalau saya ambil contoh yang ini saya ambil contoh dia untuk X kuasa 2 adalah 154.5 darab 154.5. Itu maksud dia. Okay, dapat 23,870.25. Okay, seterusnya bila kita lihat dekat sini, dia ada simbol ni. Okay, ini simbol ni. Simbol ni bermaksud sum atau jumlah. Okay, jumlah. Maka kita campurkan keseluruhan. Campur, maka kita dapat ada 95 datang. Kita campurkan keseluruhan, maka jumlah Fx kita dapat. Dan jumlah Fx kuasa 2, maka kita dapat. Sebab apa kita campurkan terus? Supaya kita senang masukkan. Okay, jadi untuk kita mencari nilai min, okay, yang pertama sekali, kalau perasan dekat sini, kita tidak ada nilai min. Jadi kita nak mencari nilai min, kena ingat formula min adalah jumlah data, okay, jumlah keseluruhan bahagi dengan jumlah data. Okay, ni formula min ni. Kena ingat ni, formula min. Ini formula min. Kalau tak ingat juga, wallahualam, saya tahu nak kata lah. Okay, formula min. Okay, ini untuk cari min. Jadi, kita dah ada Fx bahagi dengan F, maka kita dapat 183.34. Okay, kita ambil ni. Yang ini kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada yang ini dan juga yang ini. Kita ambil. Baik, seterusnya variant. Kita ingat formula variant. Variant dia ada kuasa 2. Okey, dia ada kuasa 2. Okey. Jadi kita cari balik semula yang ini. Fx kuasa 2 adalah yang ini. Okey, ini Fx kuasa 2. Okey, kita tengok ini Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 yang ini. Okey, dan F, jumlah F adalah yang ini. Yang hijau. Ni atas ni. Okey, untuk X kuasa 2, okey, untuk min kuasa 2, okey, min kuasa 2 ni, nampak tak yang dia ambil yang hijau ni sebenarnya. Kita boleh juga ambil 183, tidak ada masalah. Okey, kita boleh juga ambil 183.34. Okey, 183.34. Kita boleh ambil yang ini. Jadi gantikan saja. Kalau kita tengok dia ambil yang ini min. Gantikan kat sini. Min. Nampak tak min Ini min. Tolak min. Dia ambil. Kita boleh juga guna ini. Tapi ingat mesti ada kuasa 2. Okey. Gantikan sahaja nilai. Okey. Kita gantikan sahaja nilai. Kalau kita tengok, kita gantikan nilai yang ini. Okey. Sekejap ya. Okey.
Betulkan balik. Yang ini, kita nampak. Okey, dibahagikan dengan yang ini. Okey, seterusnya yang ini adalah ni, daripada sini. Okey, bila kita kira, maka betul kita ambil betul kepada 2 titik perpuluhan dan kita akan dapat 2219. Okey, 2219. Okey, baik. Itu untuk varian. Seterusnya, untuk sisihan piawai, kita nak tengok untuk sisihan piawai. Okey, untuk sisihan piawai pula, untuk sisihan piawai yang mana kita tahu, okey, dia ada punca kuasa, kita terus saja guna yang ini. Kita terus saja guna yang ini, masukkan punca kuasa sahaja. Okay, kita terus guna dan kita masukkan punca kuasa saja ni, nilai ni. Ni nilai ni. Nilai ni kita gunakan dan kita masukkan punca kuasa sahaja. Kenapa dia dapat nilai 229.1855 ni? Yang ini sebab tadi kita tukarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okay, sekarang ni kita betulkan balik semula. Kita masukkan nilai yang betul, maka kita dapatlah jawapannya untuk sisihan piawai. Okey, kita dapatlah jawapan untuk sisihan piawai. Yang kita letak pada 2 titik perpuluhan, sama juga dengan yang ini tadi. Jawapan kita biasanya kita akan letak 2 titik perpuluhan. Semuanya jawapan kita akan letak pada titik 2 titik perpuluhan. Okey, baik. Yang ini di sebelah kanan awak ini, untuk semak jawapan, kita boleh semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator untuk kita mencari mean, varian dan juga sisihan piawai. Okay. Mean, varian dan juga sisihan piawai. Tapi kena ingat, dalam matematik kalau kertas 1 bolehlah. Tapi untuk kertas 2, kita kena tunjukkan jalan kira 1. Dan yang kedua, kita boleh gunakan kalkulator untuk kita semak. Okey, untuk kita semak. Okey, boleh Okey, baik, tak ada masalah. Okey, seterusnya apa yang saya nak awak buat ialah saya nak awak siapkan latihan kendiri 7.2a. Okey, latihan kendiri 7.2a. Okey, 7.2a nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, baik. Jadi itu untuk kelas hari ini saya dah sediakan. Saya harap awak faham dan kalau tak faham boleh bertanya kepada saya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya bersama Cikgu Isa Kanada. Okey, Assalamualaikum.